Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok 2.4 isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Saya akan buat untuk alkina lah So kita tengok nombor 2 ni. Okey, bagi melukis isomer untuk alkina dan alkuna, mulakan dengan formula struktur rantai lurus. So start dengan formula struktur rantai lurus yang biasa kita lukis tu. Kemudian tukar kedudukan ikatan ganda 2 atau ikatan ganda 3 pada kedudukan karbon yang berbeza. Seperti yang ada dekat dalam muka surat 101 ni. Okey. Seterusnya, lukis formula struktur dengan rantai bercabang. Okey. Daripada setiap rantai lurus yang mempunyai kedudukan ikatan ganda 2 atau ganda 3 yang berbeza. Okey. So kita hanya akan understand selepas kita lukis lah Okey, mari kita lukis dulu. Kita tengok ahli pertama. Ada tak isomer untuk ahli pertama? Okey, kalau nak ingat balik, formula AMP bagi alkina. Okey, alkina formula AMP ialah CnH2n, di mana N bermula dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey. So, kalau N bermula dengan 2, bermaksud ahli pertama dia C2H4, iaitu etina. Okey. So, kita lukis etina macam ni kan. Okey, C ada 2, H ada 4. You lukis macam ni ke, you lukis macam ni ke, dia adalah benda yang sama. Masih lagi rantai lurus. Okey. Remember, benda pertama yang you buat adalah lukis rantai lurus. Sekarang kita dah lukis rantai lurus. So, jadi kita tak boleh kata the first structure dengan second structure ni adalah benda berbeza. They are actually the same. Okay. So, untuk etina sebenarnya tiada isomer. Okay. Hanya ada satu sahaja cara melukis formula struktur bagi etina. Maka, etina tak ada isomer lah. Okay. So, kita tengok pula pada C3H6, iaitu propina lah yang kita selalu namakan. So, ada isomer ke? Sorry, terpadam. Okay. So, kita lukis macam ni kan, normally. Okay. C ada 3, H ada 6. Okay. Sekarang cuba saya pindahkan. Katalah sebab dia kata second one adalah tukarkan kedudukan ikatan ganda 2. Betul tak? Okey, so katalah saya ubah kepada macam ni. Adakah ini isomer kedua bagi propina? Mari kita tengok. Okey. So struktur pertama dengan yang kedua sebenarnya adalah benda yang sama. Kenapa saya kata benda yang sama? Sebab bila you menamakan sesuatu formula struktur yang ada ikatan ganda 2 atau ikatan ganda 3 untuk alkuna, atau ada alkohol untuk kumpulan hidroksil, you mesti make sure kumpulan berfungsi tu berada pada karbon paling rendah. So bermaksud awak nomborkan 1, 2, 3 ataupun 1, 2, 3. So sebab apa saya kata sama? Sebab struktur pertama you nomborkan dari kiri ke kanan. Okey, sebab kita kena syarat dia ikatan ganda 2 itu mesti berada pada karbon paling rendah. So struktur pertama you kena nomborkan dari kiri ke kanan. Tapi struktur kedua you kena nomborkan dari kanan ke kiri. Sebab you nak make sure that this double bond berada pada karbon paling rendah. So sekarang ni untuk struktur yang kedua ini double bond akan berada antara karbon nombor 1 dan nombor 2, which means yang nilai paling rendah adalah 1. Sama sahaja dengan yang sebelah kiri struktur yang pertama. Jadi formula struktur yang pertama dan yang kedua adalah sama. So samalah juga. So propina sama seperti etina, dia tak ada isomer. So kita tulis tiada isomer. Okay. Habis tu bermula dengan karbon yang berapa yang dapat isomer untuk alkina ni. Okay, so kita try lukis. Dia bukan ada formula nak tahu. Okay, kalau N sama dengan banyak ni, bilangan isomer adalah banyak ni. Tak ada. You have to draw untuk tahu. Okay.
So the next one is C4H8. So kita lukis rantai lurus yang panjang. Okey, lepas tu kita nomborkan karbon. Okey. Double bond berada antara karbon nombor 1 dengan nombor 2. So dia ni akan jadi but. But sebab ada 4 karbon, 1 ina. Kenapa ina? Sebab dia alkina. Kenapa 1? Sebab double bond berada antara karbon nombor 1 dan nombor 2. And 1 being the smaller number. So that's why but 1 ina. Okay, saya padam yang propina ni. Kita try lukis yang kedua. Struktur yang kedua yang mana kita ubah kedudukan double bond. Sebab remember dia punya second step ni adalah tukar kedudukan ikatan ganda dua. So kita lukis macam ni lah. Kan? Okay. So bila kita lukis macam ni, whether you nomborkan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, ikatan ganda 2 tetap berada antara karbon nombor 2 dan nombor 3. So yang ini akan jadi but 2 ina. So struktur pertama dengan struktur kedua tak sama. Tak sama dari segi apa? Dari segi formula struktur. Menyebabkan nama dia pun akan berbeza. Jadi bila tak sama, dia orang adalah isomer antara satu sama lain lah. Isomer lah. Okay. So kita tengok boleh ke kita buat yang lain. Kita try lukis. Let's say C ada 3. Lepas ni dah tak boleh ubah dah. Tengok kalau you ubah, kalau kita ubah, kita letak kat sini kan double bond, nanti dia akan sama seperti struktur yang pertama. Sebab apa dia sama seperti struktur yang pertama? Sebab nanti kita akan nomborkan karbon itu dari kanan ke kiri. Betul tak? Dari sini 1, 2, 3, 4. So nanti double bond tu akan berada antara karbon nombor 1 dan nombor 2. Menyebabkan nama dia nanti masih lagi but 1 ina, which is essentially sama seperti struktur yang pertama ni. Okay, so kita tak boleh ubah lagi dah double bond. Dah habis dah. You dah tak boleh ubah dah double bond. Kedudukan double bond tak boleh ubah lagi. Okay, kita try buat cabang. Boleh ke buat cabang? Okay, so kalau kita nak buat cabang, maksudnya kita akan drop satu karbon. Kita akan letak karbon tu dekat sini. Atas lah. Betul tak? Remember, cabang mesti berada di tengah-tengah. Okay, kita try. Okay, so H ada kat sini. Okay, kita tak boleh letak H lagi dah lah kat sini. Kena ingat Kenapa tak boleh letak H kat sini? Sebab ni dah ada 1, 2, 3, 4. Kalau you letak kat bawah, dia akan jadi 5 ikatan pada karbon. Karbon tak boleh ada lebih atau kurang daripada 4 ikatan. Mesti 4 sahaja. No more, no less. Okay. So then kita tengok. This one kita letak H. Okay, this one kita letak H. Okay, kita bilang bilangan hidrogen. Cukup tak 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, cukup 8. Sekarang kita cuba namakan dia. Okay. Kita ada rantai lurus paling panjang adalah yang ini. Betul tak? Okay, rantai lurus paling panjang yang ini. Yang ini dipanggil kumpulan cabang. Okay. So, rantai lurus paling panjang ada 3 karbon. Okay, 3 karbon. So, 3 karbon jadi propina. Perlu tak nomborkan double bond itu? Tak perlu sebab tak ada prop 1 ina, tak ada prop 2 ina. Propina je ada. So, tak perlu nomborkan. Jangan nomborkan. Dia jadi salah kalau you nomborkan juga. Dia hanya ada nombor ni bila ada ambiguity. Dia boleh jadi 1, dia boleh jadi 2. Depending on kedudukan double bond itu. Okay. So, propina. Yang kemudian kita kena namakan nak kena namakan cabang ini, iaitu kumpulan metil sebab dia CH3. So, ini metil. Metil ini berada pada karbon nombor 2. So, dia jadi 2 metil propina. Okay. So, bermaksud C4H8 ini ada
3 formula struktur. Jadi ada berapa isomer? Therefore, ada 3 isomer bagi C4H8. Okey. So, kita dah buat untuk C4H8. Saya nak buat juga soalan ini iaitu alkina untuk 5 atom karbon. Okey, so kita buat 5 atom karbon. Saya kena padam lah sebab tak muat. Okey, so kita tengok pula C5H10. Okey, C5H10. So, lukis 5 atom karbon, letak double bond dekat karbon yang pertama dengan karbon yang kedua tu, antara tu. Okey. So, C5H10 ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. So, nama dia ni apa? Kita nomborkan 1, 2, 3, 4, 5. So, dia ni adalah pent. 1 ina. Okey. Sekarang, kita buat apa? Kita lukis benda yang sama tapi kita ubah kedudukan double bond. Okey. Okey, so dia dekat sini. Okey. Lepas tu kita nomborkan lah. Saya tertinggal satu hidrogen. Okey, kena bilang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Karbon cukup. Hidrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 10 karbon. Betul lah. Okey. So, now nama dia apa? Masih lagi pent sebab longest carbon chain, straight chain ni adalah 5 karbon. So, pent. Double bond berada antara karbon nombor 2 dan 3. 2 being the smaller number. So, pent 2 ina. Okey. Sekarang cuba kita lukis. Saya lukis yang double bond dekat sini. Okey. Yang ini bukan isomer lagi dah. Sebab apa? Sebab dia sama seperti struktur yang pertama. Betul tak? Cuba semak. Okey. Kenapa saya kata sama? Sebab nanti saya akan nomborkan dari kanan ke kiri. Kalau saya nombor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya nombor dari kiri ke kanan, double bond bukan berada antara karbon paling rendah. Syarat dia mesti karbon paling rendah. So, jadi saya mesti nomborkan dari kanan ke kiri. So, double bond akan berada antara karbon nombor 2 dan nombor 3. Okey, so sebenarnya dia sama dengan struktur yang kedua ni. So, dia akan jadi pent 2 ina juga. Jadi tak bolehlah kata yang ini adalah another isomer. Cannot. Okay, so macam mana? What should we do? So, lepas ni kita kena buat apa? Kita kena buat cabang. Okay, cuba kita lukis cabang. Macam mana saya nak lukis ni? Saya kena kecilkan sikit. Okay, sebab kita dah lukis yang tu dah nampak dah kan? So, sekarang nak buat macam mana? Kita akan draw C ada 4. Sebab kita nak buat cabang, remember kita kena keluarkan 1 sebagai cabang dia. Tak bolehlah buat 5 karbon straight lepas tu tambah lagi 1 cabang. Nanti kita punya bilangan karbon dah tak sama, dah extra 1. So, make sure bila you lukis setiap atom karbon hanya ada 4 ikatan, tak lebih tak kurang. Okay. So, kita pergi tengok Sekarang ni, kita punya longest carbon chain adalah yang straight ni. Lepas tu, kita ada kumpulan metil. Kumpulan metil. Okay. So, longest carbon chain ini adalah berapa karbon? 4 karbon. Double bond antara karbon nombor 1 dan 2. So, but 1 ina. Tapi kita belum menamakan kumpulan metil ni. So, metil berada antara
metil berada pada karbon nombor 2. So 2 metil but 1 ina. Okey, kita cuba lukis another one. Katalah kita lukis, saya nak lukis ni. 4 karbon, lepas tu saya akan letak kumpulan metil tu kat sini. Kena hati-hati untuk setiap satu struktur yang you lukis, kena bilang bilangan hidrogen tu betul cukup. Okey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, betul. Ada 5 karbon. Okey, betul. Okey, sekarang ni kita akan nomborkan dari mana. Syarat dia bukan tengok kumpulan metil tau. Syarat dia adalah, sebab dia ada double bond, syarat utama dia adalah tengok double bond itu dulu. Lepas tu baru tengok kumpulan metil. Double bond, you nomborkan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan pun sama kan. Okey. Tapi dalam kes ini you kena nomborkan dari kiri ke kanan. Oops. 1, 2, 3, 4. Sebab nanti kumpulan metil berada pada karbon nombor 2. Bila you dah check double bond itu berada pada karbon paling rendah, baru you check kumpulan metil. Okay, so you mesti nomborkan dari kiri ke kanan. Sebab kalau you nomborkan dari kanan ke kiri, nanti kumpulan metil itu akan berada pada karbon nombor 3. Whereas you can numberkan dari kiri ke kanan, menjadikan kumpulan metil berada di karbon nombor 2. So, yang akan dipilih adalah the first method lah. Nomborkan dari kiri ke kanan. Okay, kita ada 4 karbon. So, masih lagi but. Okay. Double bond berada antara karbon nombor 2 dan nombor 3. So, but 2 ina. Kumpulan metil berada di karbon nombor 2. Macam tu. Okay. So, boleh ke kita buat lagi? Boleh tak lukis lagi? Mari kita try lukis. Sekarang, kita pindahkan kumpulan metil pun dah tak ada kesan dah kan? Sekarang kita cuba buat longest carbon chain hanya ada 3 karbon. Kita cuba dulu. Tak tahu lagi jadi ke tak. Okay. Katalah kita buat longest carbon chain yang ada 3. Sekarang ni, kononnya kita nak letak satu cabang kat sini, satu cabang kat sini. Kenapa this one doesn't work? Sebab nanti karbon yang tengah-tengah ni akan ada 5 ikatan. 1, 2, 3, 4, 5. So tak boleh. This one tak boleh. So ada lagi tak untuk C5H10? Boleh tak kita lukis lagi? Saya rasa tak ada dah. 4 sahaja maksimum dia. Alright. So saya harap walaupun video ni panjang, saya buat slow step by step. Saya harap semua yang menonton ini faham macam mana nak melukis isomer, macam mana nak menamakan isomer bagi alkina. Okey, sekian. Terima kasih.